Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. Ikhwatul kiram, a'azakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Malam ini ikhwatul iman, kita sambung pada pertanyaan yang ke-12 pada muka surat ke-18, iaitu pertanyaan kita, apa faedah tauhid? Apa faedah tauhid? Di antara faedah tauhid ini bukan maksud dia apa faedah mengaji tauhid, tidak. Tapi maksud dia dengan kita tauhid Allah itu, apakah faedah kita dapat? Faedah ini apa dia? Yang pulang di pihak kita itu, keuntungan itu apa kita dapat setelah kita tauhid Allah? Kita tolak syirik. Kita tolak syirik, apakah balasan Allah Ta'ala nak bagi pada kita? Itu makna faedah. Mungkin kerana daripada terjemahan Arab itu, dia terjemah terus ke Melayu, dia jadi faedah. Dan orang Melayu ni dengan faedah bank, dia nampak faedah bank. Tetapi faedah di sini, faedah tauhid. Faedah itu bahasa Arab, bermakna kebaikan-kebaikan yang kita dapat setelah kita tauhid Allah. Apa kita dapat? Dan saya merasakan ini yang paling penting bila kita mengaji dalam ilmu tauhid. Ini cukup penting, sebab faedah-faedah inilah yang membuka mata hati manusia untuk kembali pada Allah. Karena itu Al-Quran, Allah Ta'ala dia dengan kita ketika dia berhubung dalam masalah iman, dia suka menceritakan balasan-balasan kebaikan. Balasan-balasan kebaikan. Itu nama dia faedah-faedah. Kenapa? Dia menarik manusia. Dia menarik. Manusia suka kepada imbuhan-imbuhan, laba demi laba, untung demi untung. Maka banyak dia punya faedah. Selalu kita beri penjelasan dalam kuliah-kuliah kita. Di antaranya kita melihat apakah syekh kita cuba jawab. Dia kata faedahnya adalah untuk mendapatkan keselamatan dari siksaan, yakni hukuman di akhirat, hidayah di dunia, dan pengampunan dari dosa-dosa. Masya Allah. Ini yang kita dapat dengan tauhid. Apa dia? Yang pertama, tauhid itu dia menyelamatkan kita daripada dia memberi pada kita keselamatan. Tauhid itu dia memberi kita kepada keselamatan. Sebab manusia kalau dia silap meminta keselamatan, dia nak selamat tapi dia minta pada yang salah, dia tak akan dapat selamat. Kalau dia minta kepada Allah betul tetapi tauhid dia salah, dia tidak akan dapat keselamatan. Maka satu daripada faedah tauhid yang kita akan dapat imbuhan di dunia dan akhirat, tauhid itu membawa keselamatan. Kalau orang tanya, di manakah keselamatan tauhid bagi? Kita kata sesungguhnya kana nasu ummatan wahidah. Manusia adalah ummah yang satu. Manusia adalah ummah yang satu. Ummah yang satu, ummah yang tidak bersengketa, yang tidak sakit dan menyakiti. Soalannya, bagaimana kita nak wujudkan perasaan ummah itu satu? Kita nak wujudkan jiwa ini merasa kita yang ramai ini adalah satu.
maka yang membawa perasaan itu adalah ajaran tauhid. Setiap orang yang bertauhid, dia mendengar hadis berkaitan dengan tauhid, iaitu dikatakan al-muslim. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang menyelamatkan orang lain daripada jahat tangan dan jahat lidah. Muslim adalah orang yang menyelamatkan orang lain, Muslim lain, dari jahat tangan, jahat lidah. Muslim itu nama bagi orang yang menganut satu agama nama dia Islam. Kerana dia ada Islam, dia dipanggil Muslim. Dan pada pelajaran-pelajaran yang silam, kalau kita mula bertanya, apa makna Islam? Al-istislam lillahi bitauhidi wa ta'atuhu wal inqiyadu bihi bitta'ah wal khulusu minasyirki ataupun wal bara'atu minasyirki. Satu orang dikatakan Muslim kerana dia ada Islam. Apa itu Islam? Yang ada pada dirinya, dia dipanggil Muslim, iaitu agama menyerah diri pada Allah dengan berteraskan tauhid. Artinya satu orang itu gerak-gerinya, tingkah lakunya, dia tak akan lari daripada mafhum peribadahan tauhid kepada Allah. Karena tu yang boleh buat kita tak buat orang, yang boleh menghalang kita membenci orang, menyakiti orang, ialah kerana Islam yang ada dalam diri. Dan Islam itu adalah tauhidu, at-tauhidu billah. Dia mentauhidkan kepada Allah. Al-Islam menyerah diri dengan memahami ajaran tauhid. Jadi kerana itu kita katakan faedah tauhid itu besar. Tersangat besar di dunia, kerana orang yang dikatakan mempunyai millatan wahidah, agama yang satu, akidah yang satu, hanya dia boleh menyedari. Kerana itu Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim pernah mensifatkan tentang kalimah la ilaha illallah, dan Nabi kata pada para sahabat, seringan-ringan kalimah la ilaha illallah itu ialah menyingkirkan barang yang menyakiti manusia di jalan. Itu dikaitkan dengan iman. Dan iman di sisi ahlu sunnah adalah iman tauhid. Dia bukan iman syirik, iman kacau bilau, ini tidak. Karena itu keselamatan di dunia kita dapat kesan daripada ajaran tauhid. Ajaran tauhid lah yang memberi, kita kata, hukukul adamin, hak-hak anak Adam. Ajaran tauhid lah yang menyatakan adanya hablum minan nas. Ajaran tauhid lah yang menyatakan jiran itu ada jiran satu hak, ada jiran dua hak, ada jiran tiga hak. Ajaran tauhid lah yang menyatakan la yu'minu ahadukum hatta, tidak beriman kamu kepada Allah sehinggalah, Nabi kata, sehingga apa? Jiran kamu rasa aman daripada jahat kamu. Siapa boleh buat orang yang selamat dengan kita duduk sebelah menyebelah kalau bukan kerana di dalamnya ada iman pada Allah? Karena itu tauhid sangat memberi faedah di dunia ini. Kemudian yang kedua, tauhid menyelamatkan kita di hari akhirat. Ini nak bincang apa lagi? Takkan nak diragukan lagi. Takkan nak tak ada satu ketetapan dalam hati. Apakah balasan Allah di hari akhirat? Dan yang dahsyat, tauhid itu terlibat dengan ajaran tauhid, membuka mata untuk melihat ajaran tauhid, dia adalah pintu kepada hidayah Allah. Pintu hidayah Allah. Hidayah datang bermacam-macam. Hidayatul ilmi datang, hidayatul amal datang. Hidayah ni bermacam-macam jenis. Ada orang terang hati mengaji, orang kata baguslah kawan tu, yang dia kena mengapai, dia mengapai, yang tak payah mengapai pun dia mengapai. Hidayah. Otak ni potong step. Tetapi tengok kasar.
Peribadinya kasar, tutur bahasanya agak bengih. Tapi mengapa yang nombor satu? Macam budak-budak sekolah menengah kan, tengok 6A SPM dia 6A. Oh, kita kata dahsyat budak ni, 6A dia skor. Tapi tengok perangai huduh. Yang 6A tu perangai huduh. Kenapa? Hidayatul ilmi tidak dapat hidayatul akhlak. Tauhid, punca semua hidayah dibuka oleh Allah. Artinya yang Nabi sebut, bu'istu liutammima makarimal akhlak, ada pada ajaran tauhid. Dan yang paling dahsyat, tauhid itu dia menjadi pengampun daripada segala dosa. Masya Allah. Yang inilah kita harap di sisi Allah. Siapa yang sebut la ilaha illallah, apa kata Nabi? Dan para ulama khilaf dengan hadis ini, tetapi saya sangat suka dengan maksud hadis ini kerana ada riwayat lain menyokong maksud dia. Pernah disebut dalam riwayat yang dipertikaikan oleh para ulama, iaitu tentang la ilaha illallah itu ditulis di atas satu lembaran. Ditulis di atas satu lembaran la ilaha illallah. Kemudian diambil seorang hamba yang paling, kita kata paling teruk, kira-kira kalau nak buang ke neraka, buanglah dia. Tetapi kerana dia ada la ilaha illallah dan dia tidak pernah beramal, ditulis la ilaha illallah di atas satu lembaran kertas. Dia tak ada amal apa, diambil, ditulis dengan kalam di atas kertas nipis ni, dan ditanya pada dia, apa itu? Dan dia kata la ilaha illallah, dan ditimbang kertas itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Subhanallah. Pasal itu dia lebih kurang sama mafhum dengan akhriju minan nar man qala la ilaha illallah, keluarkan daripada neraka siapa yang sebut la ilaha illallah walaupun amal saleh yang pernah dia buat di dunia seberat zarah. Nabi masih panggil lagi mithqalu zarah. Sepatutnya zarah tak panggil mithqal. Mithqal ni benda berat. Muthaqal, berat. Apa dalam tajwid yang Pak Long duk ajak ni ada apa kalimi muthaqal. Mana Pak Long lari kalimi muthaqal, ada Pak Long duk ajak satu hukum kalimi muthaqal. Kepala dia panggil apa? Mak lazim kah? Bukan mak dek lah. Oh, abang pun tajwid dahsyat lah. Tak aku sangka. Rupanya boleh tanya Pak tajwid lepas ni. Berat, musaqqal maksud dia berat. Saqil, benda-benda yang berat. Maka kalau zarah semua orang tahu dia ampung. Nak timbang apa zarah. Tapi Nabi nak bagi tahu seringan itulah baik yang dia buat. Kalau zarah ni buah atas meter, jarum tu tak bergerak. Tak bergerak zarah. Ampung sangat. Tak rasa wujudnya tapi dia ada. Tetapi kalau dia pernah sebut la ilaha illallah, akhriju minna. Artinya kalimah la ilaha illallah. Itu nama dia faedah tauhid. Kalimah la ilaha illallah dipanggil kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul tayyibah, kalimatul Islam. Itulah kalimah dia. Kalimah tauhid dipanggil apa? La ilaha illallah miftahul jannah. Dia adalah anak kunci, dengannya nak buka syurga. Kerana itu orang kafir yang tidak ada la ilaha illallah, dia datanglah dengan amal macam mana? Pintu tertutup. Dia nak buka dengan apa? Dia akan jadi seperti kekanda Kasim Baba. Dia hafal hak buka, hak tutup dia tak hafal. Tengok sikit punya lori ke Kasim Baba bawa. Dia kata dekat cemeni tu, mujak kau panas. Kalau tidak kau aku kebas. Tapi dia tak tahu nak buka. Dia tak tahu nak buka pintu gua. Menteranya sahabat kita tahu. Dia hafal. Semua dia hafal. Yang main dengan dia bukan calang orang. Orang ini datang dengan kebaikan, dengan sedekah, dengan itu, dengan ini. Orang-orang kafir ni bukan kata orang dia tolong, sampai anak landak jatuh dalam parit pun dia tolong. Dunia fokus ambil gambar. Hak beruk, mak beruk tinggal anak beruk. Orang putih pergi ambil beruk itu, menyusukan dia.
Dia beli susu Snow, bukan susu Dumiak ni, Snow tu. 3-4 kali beli susu tu, luruh kepala bapak tu. Mahal Snow tu, mahal. Hak Dumiak ni murah, hak Snow tu mahal susu tu, luruh kepala-kepala. Orang putih beri anak beruk makan. Artinya kebaikan demi kebaikan dia buat, tetapi kebaikan itu terhenti di pintu syurga, tak boleh dibuka. Dia tak boleh masuk dengan kebaikan. Kenapa? Kerana dia tidak pernah mengucap la ilaha illallah. Kenapa dia tak pernah ucap? Kerana dia tidak pernah ada keyakinan dan tak diberi hidayah kepada kalimah itu. La ilaha illallah miftahul jannah. Ini yang paling dahsyat, kita bertemu dengan la ilaha illallah, faedah tauhid. Dan paling dahsyat ikhwatul iman, semoga Allah menganugerahkan di akhir daripada perjalanan kita bertemu Allah, iaitu laqinu mautakum la ilaha illallah. Kita dapat talqin. Apa jadi pada kita? Kalau akhir daripada kalam kita itu la ilaha illallah, dakhal jannah. Siapa boleh halang kita masuk syurga? Maka itulah kalimah tauhid menyebabkan, cuba tengok, Yunus menyebut kalimah tauhid la ilaha illa anta, dia bebas daripada kesukaran yang dahsyat. Itulah dia kalimat tauhid. Tuan kitab kita ini dia mengambil satu ayat Al-Quran, iaitu ayat Al-Quran daripada surah Al-An'am ayat 82, untuk membawa satu saja faedah yang terkandung dalam ayat ini tentang fadilah, tentang apa itu faedah kita bertauhid pada Allah. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Masya Allah. Ada dua janji Allah dalam tauhid, sangat hebat janji ini. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah syirik. Iman lawan dia adalah syirik. Tauhid lawan dia adalah syirik. Orang yang beriman dengan Allah, dengan uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma dan sifat Allah, itu nama dia tauhid. Tak dikongsi-kongsi, tak dibahagi-bahagi, itu milik Allah secara mutlak. Jangan diambil, dirampas, diagih-agih kepada orang. Tidak boleh. Jangan kau jadikan Allah itu niddan. Wa huwa khalaqaka. Sekutu-sekutu kamu lantik, kamu angkat martabat dia, sedangkan kamu tahu pencipta kamu adalah Allah. Jangan kamu campur iman dengan kesyirikan. Kalau kita boleh pertahan iman adalah iman, tak masuk syirik langsung, ayat Quran kata kepada kita, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dari hukuman, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, kita jumpa di dalam hadis Imam Bukhari, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi baca ayat 82 ini dalam suratul An'am, kata Abdullah bin Mas'ud, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat bila turun ayat 82 suratul An'am, Allah kata orang yang beriman tidak mencampurkan iman dengan kezaliman. Syaqqa ala ashabi Rasulillah. Kita kata jadi macam, kita kata jiwa tak tenang, macam dihirih hati ni, jadi gundah gulana sahabat. Ya Rasulullah, sahabat kata, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlamu nafsuhu, siapa di antara kami yang tak pernah buat zalim? Sebab sahabat faham ayat ni, zalim ni pukul orang, zalim ni apa dia? Minum arak, berperang. Jadi di antara kami yang pernah masuk Islam ni, siapa yang tak pernah buat benda-benda ni semua? Maka Nabi SAW kata pada sahabat, laisa huwa kama tazunnuna. Ayat ini bukan seperti kau sangkakan. Allahu Akbar. Iktibar dia cukup besar. Ayat Allah ni tak boleh kita sangka dengan kepala. Kita baca satu ayat, tak boleh kita tafsir bi ra'yi, dengan
gamaknya begini ikut, begini ikut, begini ikut. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Tadi Pakcik Syahar abang tadi, ada orang dia baca-baca ayat mutasyabihat, dia kata ayat ni mesti kita takwil, kalau tidak takwil nanti makna dia salah faham. Dia kata kena takwil, dia bagi contoh paling bodoh dalam dunia. Contoh apa? Contoh dia bagi, kita kata kat anak kita pergi masak nasi, pergi masak nasi, patut kata pergi masak beras. Bila kata nasi, benda tu dah masak. Tapi kita guna bahasa pi masak nasi. Jadi dia kata mesti dapat penjelasan. Maksud masak nasi itu ambil beras, basuh, buh dalam periuk, bubuh air, petik api. Oh tak abang beli gas sekali. Abang beli gas sekali. Kenapa saya kata bodoh? Masak nasi bahasa makhluk, wajib ditakwil. Mesti ditakwil. Tetapi kalamullah, bahasa Allah, siapa berhak takwil? Kalam Allah. Ustaz Luqman selalu abang kan, Allah khalik, kita makhluk. Dia pencipta, kita dicipta. Dia terjemah untuk kita, bukan kita terjemah untuk dia. Dia buat benda untuk kita, kita ambil manfaat. Nak sama masak nasi dengan summastawa 'alal 'arsy, na'udzubillah, laisa kamitslihi syai'un. Bukan kerja orang-orang yang beriman dan percaya dengan Allah duk takwil macam tu. Kenapa? Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, kau duk ingat ayat aku baca tadi, jangan campur orang beriman, tidak campur kezaliman dengan iman. Bukanlah ayat itu laisa huwa kama tazunnuna. Ayat itu bukan macam kau faham. Bagaimana kau boleh faham zalim di situ maksud buat orang, zalim di situ maksud curi barang orang? Siapa bagi tahu zalim makna begitu? Tapi kata Nabi, innama huwa kama qala Luqmanu libnihi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmul azim. Nabi kata dah, ayat itu maksud dia seperti Luqman berkata pada anak dia, wahai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah, syirik kezaliman yang besar. Subhanallah. Kalau bira'yi, zalim bermakna az-zulmu ataupun zulumat. Zalim bermakna buat orang. Tetapi tidak, zalimnya Allah maksudkan ini adalah syirik Allah. Maka siapa-siapa beriman tidak masuk syirik. Syirik itu pantang larang kepada tauhid. Tak boleh menduakan Allah. Kita pelihara diri dalam tauhid. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala kata dia akan bagi dua perkara kepada kita. Apa dia? Yang pertama, ulaika, orang-orang yang tauhid Allah, tak bubuh syirik dalam tauhid itu, lahumul amnu. Amnu no? Ayat ni pun kacau juga. Al-amnu, jangan salah sebut, nanti lain bunyinya. Ulaika lahumul amnu. Dekat Sungai Dua ada flat amna. Jaga baik. Di tengah-tengah itu mutasyabihat. Kalimahnya sangat berantu. Jadi Quran bagi tahu kepada kita, siapa yang boleh mempertahankan iman, tak bubuh syirik, mereka itu lahumul amnu, orang yang mendapat aman. Dengan kita jaga tauhid, Quran janji kita dapat apa? Kita dapat aman. Ikhwatu fiddin, apa makna aman? Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia terjemah ayat ini dengan makna alladzina akhlisu al-ibadatu lillahi wahda la syarika lah wa lam yusyriku bihi syai'a. Orang yang beribadah ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu nama lain kepada tauhid. Dia tidak syirik Allah langsung dalam ibadah. Urusan ibadah ni kita kecilkan dia dengan makna urusan kebatinan kita dengan Allah. Sembahyang, puasa, ini urusannya khusus kita dengan Allah, ibadah. Dia jaga dan dia ikhlas, dia tidak syirik kepada Allah, dia tidak mencari perkara-perkara lain, maka dia itu adalah orang yang mendapat
keamanan. Apa makna keamanan? Kata Imam Ibn Katsir, huwal aminuna yaumal qiyamah. Dia aman daripada semua malapetaka hari kiamat. Mati, ada siksa kubur, dia aman. Bangkit daripada kubur itu, nak berjalan ke mahsyar, satu azab, dia aman. Berhimpun di pada mahsyar, kalut, kacau, bilau, matahari, bulan, tak ada, gelap gulita, satu hari. Dalam surah Al-Ma'arij, Allah kata tempoh masa 50,000 tahun, dia aman. Meniti jambatan sirat, dia aman. Dia ini al-aminuna yaumal qiyamah, mendapat aman total pada hari kiamat. Dari mana dia dapat? Daripada hidupnya ada tauhid, tidak campur dengan syirik. Dan yang kedua, Quran kata ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa dia makna muhtadun? Ibnu Katsir kata al-muhtaduna fi dunya wal akhirah. Dia mendapat petunjuk Allah di dunia dan akhirat. Oh, subhanallah, subhanallah. Jadi itu ikhwatul iman. Itu ikhwatul iman di antara apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam faedah tauhid itu, ada sesuatu yang sangat luar biasa, aman dan petunjuk Allah. Jadi lawan kepada tauhid itu adalah syirik. Maka orang yang melakukan syirik ataupun dia beriman, dia campur dengan syirik, selama-lamanya tidak mendapat keamanan, selama-lamanya tidak mendapat petunjuk Allah. Walaupun di dunia ini nampak macam dia senang, dia selesa, akhirat mereka ini laisa minal aminun, mereka bukan daripada orang-orang yang aman. Masuk kubur, telah ditanya man rabbuka, dia sudah celaka. Bangkit daripada mahsyar, daripada kubur nak pergi ke mahsyar, dia sudah celaka. Orang beriman yas'a, dia akan berjalan itu dengan nur dia. Allah akan sempurnakan nur Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang yang syirik, dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Maka dia akan jalan seperti mana lima hasyartani a'ma. Kau hisapkan aku dalam keadaan buta. Kenapa aku jadi buta? Waqad kuntu basira. Dulu ni masa di dunia, aku ni orang yang jelek, aku boleh tengok. Tapi hari ni lima hasyartani a'ma. Kenapa aku jadi buta? Mungkin makna buta, dia buta terus. Dan mungkin makna buta, dia terlampau gelap, dia tak nampak apa di depan dia. Sehingga kan orang munafik meminta cahaya daripada orang beriman untuk berjalan di hari akhirat. Dijelaskan dalam surah Tahrim dan surah Al-Hadid. Orang munafik kata pada orang mukmin, bagi sikit cahaya. Tidak. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dhunubana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah nur kami pada hari ini dan ampunkanlah dosa kami. Orang beriman sampai hari akhirat diberi lidah yang minta ampun pada Allah, dan Allah masih nak ampun. Subhanallah, luar biasa. Tauhid ini sangat luar biasa. Tauhid adalah Islam. Tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah. Beriman dengan uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat dengan jalan yang selamat. Itu telah kita beri penjelasan pada kuliah-kuliah yang dahulu. Dan orang yang syirik, dia tidak mendapat muhtad. Muhtad, bukan murtad. Muhtad dengan ha, dengan ta, dengan dal. Muhtad, dia tidak mendapat petunjuk Allah. Dia tak dapat petunjuk. Selama duk pakai tangkai, selama itulah dunia tak ada petunjuk. Tak ada petunjuk. Saya beritahu pada sahabat-sahabat, kan, sampai hari ni saya mendoakan sahabat saya itu. Dia punya tangkai tu dia macam tali pinggang pergi Mekah, warna kuning. Dia balut, dia pergi mana? Subhanallah. Sekali saya peluk dia, saya rabah pergi belakang. Oh, saya kata, nalak punya tangkai ni. Oh, dia kata, ni penyelamat. Ya, ni penyelamat. Saya kata, abang, jangan begitu abang. Ada masa saya melawak, saya kata, abang, tapi hari ni saya serius abang, saya tidak melawak dalam bab tauhid. Saya kata ini kecelakaan dunia dan akhirat. Oh, dia kata saya hanya manikam.
mengenal manikam tu. Johari mengenal manikam. Saya kata saya bukan Johari. Johari pi Bangi tak mau main Penang dah. Johari betul. Dia tak mau balik dah Penang. Tapi jangan habaq kat dia lah kan. Dia marah saya tu lagi. Dia pi Bangi dia tak mau main dah Penang. Apa hal betul. Yang tu Johari betul. Yang ni saya tak tahu. Ini saya tak tahu. Saya kata ni bukan manikam betul bang. Yang ni betul-betul malik kundang lah bang. Dia nanti bagi susah abang dunia akhirat. Oh, dia kata tak, jasa banyak dia tepuk pak. Saya kata tengok sikit boleh abang. Dia tunjuk warna kuning besar kalau pergi ngapi Mekah. Dia kata siamnya. Dia bukan nak buat jahat ke orang, dia kata just protect. Kita tak tahu, dia kata musuh siapa nak tikam, kadang depan kita senyum renyeh, dialah nak tikam kita. Kita ada apa? Saya bacakan satu ayat pada dia, saya katakan Allah waliyul ladina amanu. Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah mampu keluarkan daripada gelap kepada cahaya. Takkan yang itu Tuhan tak boleh buat. Allah itu qawiyul matin. Allah tersangat qawiyul matin. Tak ada hajat kita mengatakan, tak ada azimat, tidak ada hajat, tak ada hajat. Tapi selama itu mereka disesatkan oleh syaitan. Syaitan membisik usahalah, itulah, inilah. Tetapi sebenarnya kata Allah, mereka itu bukan orang yang bertunjuk di sisi Allah. Jadi itu malapetakannya orang tidak tauhid dapat kepada Allah. Dan sabda Nabi SAW tentang Nabi menyebut dalam hadis Ibnu Abbas ini tentang kemuncak faedah kita tauhid kepada Allah. Kita pertahan iman kita elok-elok. Kita buang segala syirik-syirik. Apa kemuncak kita dapat? Ini hadis dia. Haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Subhanallah. Masya Allah, ini hadis yang Pakcik Anifah sangat masuk dalam hati Pakcik. Ini hadis dia. Nabi kata apa? Kemuncak tauhid hak para hamba atas Allah adalah bahawa Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Itulah kita punya kita panggil penghormatan kita di hari akhirat, bahawa kemenangan yang paling total, kita mati kita tidak diazab oleh Allah. Habis. Kita mati kita tidak diazab oleh Allah. Apa lagi kita memang yang orang lupa betul semayang-mayang Allahumma ghafir lahu warhamhu, tujuan dia yang ni. Satu dunia tak semayang-mayang kita boleh dapat tidak diazab oleh Allah dengan kita mempertahankan tauhid. Lepas itu ingat balik hadis yang Nabi cerita, orang yang datang semayang-mayang kan 100 orang, 40 orang, mayat akan dapat manfaat. Apa Nabi kata? 40 orang ataupun 100 orang yang Nabi kata la tusyriku billahi syai'a. Mereka tidak pernah buat syirik kepada Allah. Kalau yang mayat ni semua toke nasi lemak, nasi kandang, akak bahang duduk dalam poket. Lepaslah kefarduan semayang mayat, tetapi semayang mayat mereka tidak boleh memberi apa-apa kepada jenazah itu. Tak ada apa-apa. Nabi kata fa akhlisul lahu du'a. Bila semayang mayat ikhlaskan doa. Ikhwan, ramai mayat kita sembahyangkan, akan ada hari kita akan disembahyangkan nanti. Berapa banyak mayat yang kita sembahyang, kita rasa hati kita ni kita nak doa sungguh untuk dia. Dia tak mai. Rasa tu dia tak mai. Tambah saya pernah sembahyang dengan Pak Long. Pak Long duk ada lagi. Saya sembahyang mayat dengan Pak Long, dia bubuh. Anak kariah balik kiri, anak bukan kariah balik kanan, tanam. Dia buat kasta pariah. Dan kenapa kena pergi bubuh signboard bukan anak kariah tu? Kalau hang buat 2 kubur, sengat pergi sudah lah. Signboard tu angkat buah lah. Tak, dia nak bagi hati sakit. Dia nak bagi paria tu, para miswara ni. Dia nak bagi rasa, kata kita ni geng para miswara. Oh, dia boleh buat macam tu. Dia buat lagu tu. Anak kariah ni main semayang minta duit bukan-bukan. Mayat duduk di atas masjid. Dia panggil dah. Dia riau dah. Kuala Muda, mai. Dia panggil Kuala Muda. Yang mai tu semua muka tua-tua. Panggil Kuala Muda.
bagi satu envelope, ikat dengan getah, lempar habis. Saya ada ingat dalam hati, pasal apa nak bagi duit dalam macam ni? Mayat dah ada. Dalam saya duk ingat lagu tu, satu orang tua sudah cakap. Dia kata nanti kalau dia cakap suku dia apa? Kalau bagi lambat tak khusyuk pula sembahyang, bagi awal. Dia cakap sendiri. Lagu ni punya PL perangai masukkah dengan hadis Abi Daud ada dalam Riyadhus Salihin. Nabi kata fa akhlisul lahu du'a. Ikhlaslah kat mayat. Ikhlaslah kat mayat. Jadi kita ni pegang hati kita yang kata ikhlas doa kat mayat tu macam mana? Tak apalah. Nah, Tuhan saya bagi 1,000 kat Tuhan, tolong baca doa dekat mak saya penuh ikhlas. Pernah tak bila kita baca doa dapat duit ni, hati kita ni dia rasa macam beringgut, sedih. Bila kita nak baca doa pada orang mati tu, tak ada juga. Tak banyak pun tak rasa apa, banyak pun tak rasa apa. Jadi untuk apa semua tu? Ini kerja syaitan, dia suka. Dia suka palingkan anak Adam daripada hadap wajah kepada Allah. Dia suka palingkan. Kerana itu ikhwatul iman, Allah beri pada kita ni suruh ikhlas. Tauhid itu ikhlas. Dan manusia tidak akan kenal tauhid, tidak akan kenal ikhlas kalau dia tidak mengaji berhubung dengan Allah. Kerana tu kemuncak last sekali ending kita yang cerita tak ada kesudahan ni. Allah tidak akan azab kita di hari akhirat. Sebab apa? Sebab kita di dunia tidak pernah syirik pada Allah. Kalau kita pernah syirik kepada Allah, kita telah bertaubat sebelum balik bertemu Allah. Semua para ulama, baik ulama golongan tarikat ke, ulama ahlu sunnah ke, ketika tafsir pada ayat illa man atallaha biqalbin salim, kesemuanya sepakat qalbin salim, jiwa yang tidak syirik kepada Allah. Semua sepakat. Jiwa yang bersih. Tu saya kata kat sahabat saya tadi, saya cuba sahabat abang pejam mata dengan tangkai ni malaikat mengambil nyawa abang. Abang dapat tak qalbin salim? Dia kata hati ni tetap gantung pada Tuhan. Ini semua khatiak. Sebab cakap pandai. Macam saya duduk sembang dengan Pak Nyang tadi. Nanti orang Pak Nyang, dia bukan tak tahu di isap okok tu pelan nak mempuih. Dia tahu. Dia kata sahabat, ni isap okok pelan betul. Tak payah abang, aku tahu. Dah tahu berhentilah. Dah tak berhenti, bubuh lagi sebatang, bubuh lagi. Lepas tu orang abang, dia tu mati kerana isap okok. Tak payah abang, aku tahu. Bubuh lagi. Dia tahu. Semua dia tahu. Tapi sayang, biqalbin salim dia tak cari. Dia ingat qalbin salim ni selamat. Dia ingat tak riak. Dah. Jiwa yang tauhid yang benar di sisi Allah. Karena itu ikhwatul iman, itu faedah daripada tauhid Allah Jalla wa'ala. Baik. Tajuk yang baru. Jadi kesimpulan daripada tanya pada soalan yang ke-12, apakah faedah tauhid? Faedah tauhid itu ialah mendapat aman di akhirat dan mendapat petunjuk dunia akhirat. Lawan dia, orang yang tidak tauhid Allah tidak akan aman di akhirat, tidak akan dapat petunjuk Allah dunia sampai akhirat. Jadi mesti tauhid kepada Allah. Baik, soalan tajuk yang baru iaitu syarat-syarat diterimanya amal. Masya Allah. Syarat-syarat apakah yang perlu kita buat supaya amal kita diterima di sisi Allah? Pertanyaan ke-13, apakah syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima di sisi Allah? Kita nak buat apa supaya Allah Ta'ala terima kita? Kita ibadat ke, kita tak ibadat ke, kita maksiat ke, kita tetap raja'a ila rabbi, kita akan balik bertemu Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetap. Tetapi kita nak balik bertemu Allah Ta'ala itu, kita harap Tuhan terima kita, welcome itu ada, ridha kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu ada, sampai nak irji'i, masuk dalam syurga aku redha hang. Takkan sembrono begitu sahaja. Maka di dunia ini kena dilihat
Semua amal-amal yang kita buat, sedekah, sembahyang, puasa, zakat, kebajikan, apa yang kita buat, apa yang latest sekali? ICS. Itu kebajikan lah tu. ICS. Kebajikan. Tapi chairman dia tak nampak ni. Chairman dia tak main. Itu kebajikan lah. Kebajikan lah. ICS. Melayu panggil? Iyalah. Charity lah. Charity ni memang kebajikan lah. Nak buat kebaikan. Tapi apakah syarat kebajikan itu diterima di sisi Allah? Mari kita lihat jawapan. Syarat-syarat amal, agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah Ta'ala ada 3 macam. Masya Allah. Ada 3 perkara yang kita kena beri satu perhatian supaya amal kita diterima di sisi Allah. Mari kita sepakat dulu satu benda. Maukah kita amal kita diterima oleh Allah, ataupun Tuhan terima pun tak apa, tak terima pun tak apa, ikut dia. Seperti orang-orang tasawuf suka baca doa kan, ya Allah, aku buat ibadat bukan mencari syurga, aku buat ibadat bukan takut neraka. Wow. Oh, dahsyat. Ini orang yang sangat berani, bombastik. Berani dia. Ya Allah, aku ibadat bukan mencari syurga. Masya Allah. Aku tidak mencari. Dulu kan ada satu lagu. Lagu kah puisi kah? Saya tak ingat. Tapi lebih kurang dia punya cakap, bukan hartanya aku cari, bukan wangnya aku cari, aku cuma mencari siapa dia Al-Ghazali dan siapa dia Al-Syafi'i. Lah jadi bila masjid mana pun tak tahu. Yang dia cari itu sampai sudah dia tak jumpa. Aku bukan mencari harta. Tengok-tengok kaya-kaya. Aku mencari siapa Ghazali, siapa Syafi'i. Kesian kat dia. Tak jumpa Ghazali, tak jumpa Syafi'i, pergi jadi pengarah hutan manakah pula lepas ni. Jadi kita nak ibadat kita ni Tuhan terima. Ya, of course, kita nak. Kalau kita buat ibadat tidak mengharapkan Rabbuna Allah terima, kita sombong, kita angkuh. Kita orangnya jabbarun anid. Orangnya angkuh, ketegak, degil. Pasal itu Allah ni dia ada wa'dun, dia ada wa'idun. Ada wa'dun, ada wa'idun, ada janji ancam, ada janji balas baik. Dia nak balas. Maka kita sepakat, kita buat ibadat nak bagi Tuhan terima. Bukan buat ibadat kebetulan. Kita buat baik ada maksudnya. Kan? Bapa Cik Rohani kata, baik Abang Jamilnya bapa. Ya, baik ada makna. Dia repeat tukar. Kan dia tukar apa? Bumbung. Cikgu Rohani, dia bukan cikgu. Dia Rohani kata, baik Abang Jamil. Ya, baik ada makna. Ya, baik mesti ada makna. Mana boleh baik tidak ada makna? Ya, baik itu mesti ada makna di sisi Allah. Kerana kejahatan itu juga ada makna. Allah benci kejahatan, maka baik itu dirancang, diplan, dibuat. Tapi bukan konspirasi. Tidak. Kebaikan adalah kebaikan. Al-khairu huwal khair. Asyarru asyarru. Baik adalah baik, jahat adalah jahat. Jadi memang kita plan buat baik ini untuk Allah terima. Jadi apa syaratnya? Dia kata ada 3. Yang pertama, bila kita nak buat baik, kena tengok ada tak ada pada diri kita, keluarga kita, jamaah kita, kita punya mujtama' ini ada tak ada perkara ini. Yang pertama, iaitu orang yang buat baik itu iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Ini tunjang nombor 1. Ini kita dapat lihat dalam bermacam-macam ayat. Di antaranya kita boleh semak dalam ayat 125 surah Ali Imran. Itu ada syaratnya Allah Ta'ala tentukan, iaitu Allah menyebut, wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Sesiapa yang melakukan amal saleh daripada laki-laki dan perempuan sedang dia mukmin, dia beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir, mukmin itu dikatakan iman dia menepati ahlu sunnah. Kalau antum baca tafsir Imam Qurtubi pada surah Tahrim ayat tubu ilallahi taubatan nasuha,
Qurtubi dia nak cerita yang kata nasuha itu apa, dia bawa 30 pandangan para ulama. Yang saya tertarik salah satu daripada 30, taubatan nasuha kata sebahagian ulama adalah taubat ahlu sunnah, bukan lain daripada itu. Siapa-siapa taubat tak pakai jalan ahlu sunnah, itu bukan taubat. Sebab makna taubatan nasuha, taubat ahlu sunnah. Kalau orang ajak, jom kita pergi taubat, mandi sunat taubat, minum air taubat, kena jampi taubat, ada uniform taubat, itu taubat bukan ahli sunnah, dan itu bukan nasuha, tak diterima total oleh Allah, kata Qurtubi. Masya Allah. Jangan kita main-main. Ini taubat kena berani gam kambing, kena bayar RM10, tutup lampu riau, menggelupok, menangis. Ingat ke kena sawan ke, kena apa? Rupanya menangis. Menangis macam tu. Nangis riau, wak-wit. Buka-buka lampu tu dia terkelupok dah seorang. Saya teringat saya duduk mengajak penjara dulu kan. Depa bila main minggu depa nak keluar. Minggu depa nak keluar, qiyamul lail lah selalunya penjara-penjara ni buat qiyamul lail. Ada pengalaman saya di pusat Serenti. Buat qiyamul lail, saya tak ada baca doa apa lagi, dia riau dah. Punya menyesal nak keluar sangat. Ayah ingui, ayah hidung, ayah telinga keluar. Kadang-kadang doa yang kita baca tu tak ada apa lah. Baca lagu harap. Yang duduk ni geng serbuk putih. Bukan kata Arab, Melayu pun dia tak erti. Tapi dia boleh menangis. Kita baca doa seminit, dia menangis 30 minit. 29 minit kita kena tunggu dia. Sampai semput wadah-wadah jaga tu, takut dia kena penat ke apa-apa, jam dia punya jantung. Rupanya menangis sungguh. Habis-habis semayang, mata jadi macam mata hantu kaya. Saya tobat betul-betul Ustaz. Tobat. Dia peluk kita ni, rasa berselisih tulang. Dia punya peluk sungguh. Terima kasih. Wahai kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tak ada tobat lagi pun. 29 minit dia menangis tobat. Maknanya hidayah tobat masuk. Dia pun dah keluar, buka baju semua dah keluar, duk pesan, tak jumpalah di sini. Kalau jumpa pun jumpa tempat lain di Mekah ke di Madinah ke. InsyaAllah Ustaz, saya pegang janji Ustaz, dia goncang kita macam Nasrah. Goncang. InsyaAllah Ustaz, tak jumpa dah. After 4 months later. Pok-pok dadah ni. After 4 months later, kita buat. Dia duduk the same place. Tempat yang sama. Tunduk je dia. Lah kata abang main buat apa? Dah mereka pergi ambil. Dah mereka pergi ambil. Selain daripada taubatan nasuha, tidak ada taubat. Jadi kenapa orang ini boleh berulang buat maksiat? Kerana orang yang membimbing dia memakai acuan taubat bid'ah. Insan tidak terasa. Kerana taubat bid'ah siapa suka? Iblis. Yang bid'ah, Nabi kata apa? Kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Mana boleh dia insaf? Maka betul lah salah satu daripada Qurtubi angkat dalam surah Tahrim itu taubat ahlus sunnah. Kerana itu ikhwatul iman, yang pertama mestilah ada iman ahlus sunnah. Mesti ada iman ahlus sunnah. Siapa-siapa yang beramal tidak ada iman, tidak diterima. Orang kafir tidak diterima. Firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Iaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Allahu Akbar. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beriman cara Nabi, beramal cara Nabi, mereka ini akan dapat jannatul Firdaus, syurga Firdaus. Nanti tengok sirah ayat ini, kanat lahum jannatul Firdaus. Dia guna fi'il, dia dah masuk dah. Bukan kata fi'il dia tak masuk lagi, dia dah masuk dah dalam syurga kalau beriman dan beramal saleh.
Maka dalam ayat 125 surah An-Nisa, Allah guna perkataan wa huwa mu'min. Mereka yang beramal soleh mesti mukmin, beriman. Maka apa jadi? Faulaika yadkhulunal jannah. Depa akan masuk syurga dengan mukmin itu, wala yuzlamuna naqira. Depa tidak akan dizalimi walaupun sikit pun. Maka sepakat, amal di sisi ahlu sunnah, akidah dia kena benar, tauhid dia kena betul. Jadi tauhid kita biar betul. Allah kata dia berada di atas arasy. Kata Tuhan berada di atas arasy, apa masalah kita? Bukan tok kita perikah ayat tu, Tuhan sendiri kata. Kenapa kita nak berlain bahasa dengan Tuhan? Satu. Yang kedua, dan sabda Nabi SAW, qul amantu billahi thumma istaqim. Dalam hadis Imam Muslim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, tetap di atas jalan yang lurus itu. Ini menunjukkan iman adalah syarat yang pertama. Iman yang kita maksud di sini apa dia? Tauhid yang benar. Bukan tauhid Mu'tazilah, bukan tauhid Jabariyah, bukan tauhid Rafidah, tauhid ahlu sunnah. Tauhid benar itu syarat nombor satu, amal kita diangkat oleh Allah. Yang kedua, ikhlas, iaitu beramal kerana Allah, bukan kerana ingin dilihat orang, pamer atau didengar. Itu firman Allah, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya. Masya Allah. Anda tengok syarat satu je Tuhan minta. Dalam ayat ni, kalau kita nak harfiahkan dia, fad'u itu bermakna doa. Doa itu maksud dia apa? Memohon. Kenapa dia terjemah dengan beribadah? Kerana Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Apa syarat berdoa? Satu saja. Dalam beribadah satu je syarat dia, mukhlishina lahuddin. Didik jiwa kamu ikhlas. Ikhlas ada dua makna. Satu, ikhlas dengan makna apa? Tauhid. Kenapa ikhlas dipakai dengan makna tauhid? Kerana ikhlas daripada khalasa. Khalasa maksud dia apa? Bersih, suci, murni. Tauhid itu bersih, suci, bersih dari syirik. Maka bila kalimah ikhlas kita jumpa dalam Quran, dia ada dua makna. Mesti pakai kedua-dua makna. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina. Kamu tidak diperintah beribadat pada Allah melainkan ikhlas. Kamu tidak diperintah beribadat melainkan tauhid, bersih dan ikhlas. Memang dia punya bahasa macam tu. Fad'ullah mukhlishina lahuddin. Meminta beribadah kepada Allah mukhlisin, dia panggil, dia bubuh mim di depan. Kamu masukkan diri kamu dalam orang yang sedang bersih. Kamu jadikan diri kamu orang yang mukhlis terhadap agama ini, lahuddin. Maka ikhlas memang selalu ada dua makna. Kerana kalimatul tauhid juga dipanggil kalimatul ikhlas. Juga ikhlas bermakna mencari wajah Allah, menolak wajah-wajah makhluk kerana Allah. Dan kerana itu ikhwatul iman, dalam Quran kita jumpa kalimah apa? Kita jumpa kalimah Iblis menyatakan fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nampak? Kecuali hamba kamu yang tauhid, aku tak boleh buat apa. Kecuali hamba kamu yang ikhlas buat ibadat, aku tak boleh buat apa. Pasal itu diperlukan ikhlas. Yang ketiga, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesuai dengan as-sunnah. Apa amal baik kita nak buat, kena sama dengan sunnah Nabi. Ada dalam sunnah, jalan. Tak ada dalam sunnah, tinggalkan. Ada dalam sunnah, buat. Tak ada dalam sunnah, tinggalkan. Ya, kena tegas, kena jelas, kena sarih, kena wadih. Tegas, jelas. Kadang-kadang orang ni dia tak faham kerana kita tak tegas dan kita tak jelas. Tegas dia bukan ada pada kita punya fizikal. Tegas adalah prinsip. Kadang-kadang kawan tu lembek.
Tengok sotong. Sotongnya menyotongkan. Dia lembek tapi dia tegas. Kita kata ke dia, hang buat kerja ni dosa. Pergi balik lah. Tak apa, tak mau buat sudah. Tapi dia lembek, dia tegas. Kenapa? Tegas adalah prinsip. Yang kita tampak sekali dia lari 2 kali, hak tu bukan prinsip, hak tu bapuk. Dia tak bapuk. Kita kata hang buat ni dosa. Orang punya besar. Tak boleh hang buat ni dosa. Dosa api, orang tanggung. Saya di penjara Pulau Pinang 3 bapuk. Saya counselingkan dia. Tanya dekat pengarah masa tu Datuk Yahya. Nak bubuh dalam sel mana ni? Saya perempuan ke saya jantan? Bos saya perempuan pun masalah, bos saya jantan lagi masalah. Hak jantan tu dah 5 tahun kena kurung. Depa kena duduk sel asing, tapi dalam sel lelaki lah asing. Saya kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kata salah apa? Saya tahulah salah, dia pun bagi rekod tu. Salah apa? Tak tahu siapa. Kerja tangkap orang cari makan tak boleh. Orang cari makan tak boleh. Kata duduk niaga sotong kering lah. Wajak dia. Dia marah dia. Dia tahu ustaz wajak. Ni hang duk pergi cari makan lagu tu pasal apa? Orang punya pasal dengan mata melentik. Baik budak ni. Depa ni Pakcik Hanifah tak boleh bagi kaunseling. Tak boleh. Pukul depa patah rotan. Dia tak sakit. Dia tak menangis. Wadahnya menangis pukul dia. Wadah menangis. Aku tak tahu nak pukul lagu mana hang tak menangis. Nangislah dia jantan. Susah nak dikaunselingkan, tapi dia tegas. Orang punya pasal. Orang nak buat, orang buat. Mak bapak orang tak kata apa. Dia tu pandai-pandai. Dia kata kita, dia kaunseling kita. Subhanallah. Pok-pok ni kan. Saya kena 2 kali dengan dia. Saya kata kat pengarah penjara. Saya kata saya tak mahu. Lagi saya pergi kali ketiga, saya pun tukar baju lagu dia. Dia punya tu, dia boleh kacau kita. Kita duk sembang dia elok, kita duk pegang tu besi tu kan. Sedap-sedap kita pun duk lagu tu lah. Bilanya aku buat lagu ni. Dalam tangan duk pegang tu, kata kita dah pergi buat lagu tu. Dia pengaruh kita. Jangan buat pasal. Masa kerana tu saya kata bagilah saya kaunseling orang lain. Depa ni saya tak mau kaunseling. Depa ni kira penendang lah lagu mana pun. Kerana itu tegas adalah prinsip. Jelas. Saya tak mau. Saya minta maaf. Bid'ah saya tak mau. Awak nak buat lah. Saya tak halang awak. Nak pintu taubat dibuka timur ke barat, pintu neraka dikecilkan oleh Allah. Tiba-tiba kau nak masuk juga dalam lubang tu. Nabi kata, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nabi kata, la yaslaha illa al-ashqa. Tak masuk neraka melainkan orang celaka. Hang nak merangkak juga, hang nak sumbat diri hang juga amnya pasal. Tapi saya tak buat. Kalau kita duduk satu majlis semua pakai berdiri bangkit berselawat, hang nak diri hang diri, aku tak diri. Awak ustaz ni buat perangai lagu tu, nak buat lagu mana? Pasal apa hang berani buat perangai lagu tu? Pasal apa hang tegas dengan perangai hang? Hang boleh tegas dengan perangai gila hang, aku tak boleh tegas dengan sunnah aku. Tapi kita tak mencerca dia. This is our principle. We are men of principle. Boleh? Dia prinsip kita. Okay. Jadi saya abang kat Pakcik Syahar dengan Pak Amir tadi. Saya kata orang baca Yasin malam Jumaat. Kan? Orang tanya kepada Sa'id bin Musayyab. Tapi dia tak tanya bab Yasin, dia tanya bab sembahyang. Tapi pada saya satu makna, satu nada, satu irama. Tuan, kami semayang punya banyak lagu ni pun takkan masuk neraka. Soalan dia kan. Semayang pun masuk neraka. Yang semayang hadiah tu memanglah Nabi tak buat. Sembahyang pun tak boleh. Takkan semayang pun masuk neraka. Sa'id bin Musayyab sangat hebat. Dia kata Allah tidak akan azab kamu kerana sembahyang,
Tapi Allah azab kamu kerana sembahyang tidak ikut Nabi kamu. Yes. Satu ramai pada kita baca Yasin pun masuk neraka. Mana mungkin baca Yasin masuk neraka? Yasin kalam Allah. Tetapi kamu akan masuk neraka kerana membaca Quran tidak mengikut sunnah Nabi kamu. Ya. Nak baca, baca. Tak kata apa, baca. Kalau kita tersempit dalam majlis macam tu, tak boleh keluar, kita pejam mata, kita lena ke hal kita kata apa. Tapi nak suruh kita baca pada malam tertentu dengan rasa tertentu. Kenapa kenduri tak dibuat hari Senin? Kadang-kadang hari mengaji tak ada siapa teringat buat kenduri, tak teringat. Tapi malam Jumaat dia teringat nak order nasi lemak, order capati. Dia kata kenduri malam ni bagus. Pasal apa? Pasal mereka pun buat apa? Baca Yasin kan. Lepas tu buat kenduri, berkat lebih. Ya, berkat lebih. Awak nak makan, awak makan. Saya tidak makan apa-apa kenduri yang dikaitkan dengan hari, dengan malam secara khusus. Tidak. Nabi suruh buat kenduri. Tapi perangai hang ni aku duk tengok, hingga malam Jumaat je buat kenduri. Pasal apa malam mengaji tak buat kenduri? Ni hang bagi orang mengaji makan ni tak ada pahala kan? Dia kata bukan tak ada pahala dah, tapi tak baca Yasin. Maka apabila orang kaitkan kenduri begitu, kenduri dengan amalan bid'ah, maka kenduri itu juga jadi bid'ah. Larilah diri daripada menjamah benda-benda bid'ah. Lari total. Kenapa? Saya tidak mau ada kaitan dengan bid'ah. Dosa hak biasa ni pun tak larat nak tanggung depan Tuhan. Nak pergi tambah tai lagi, awak minta maaf. Saya tidak buat. Saya tidak buat begitu. Nahi. Kami nahi. Saya tidak buat. Orang nak buat, orangnya pasal. Hang teruk sangat. Bukan teruk. Tegas, jelas. Awak tegas. Awak telah tegas. Awak nak buat apa yang awak buat. Awak telah jelas. Awak nak buat apa yang awak buat. Saya tak boleh tegas. Awak berani tegas pada benda bid'ah. Lepas tu awak suruh saya lembek dengan sunnah Nabi saya. Dalil saya lebih kuat daripada dalil awak. Awak boleh tegas. Awak boleh tunjuk kekuatan awak. Lepas tu awak suruh saya sorak sunnah Nabi. Bukan saya, orang lain. Kita kata, not me. Saya, sebagaimana awak tegas dengan bid'ah, saya nak tegas dengan sunnah. Awak jelas dengan bid'ah, saya jelas dengan sunnah. Kalau lepas sembahyang awak nak riau ramai-ramai tak ada tangan baca doa, awak tegas dan awak jelas dengan benda tu, saya nak tegas dan jelas dengan sunnah Nabi saya. Habis bagi salam kanan kiri, saya istighfar, saya nak bangkit. Berdoa pun tak mau. Bacalah doa sikit. Kalau awak boleh tegas dengan doa ramai-ramai yang tidak ada warid daripada Nabi, saya nak tegas dengan sunnah yang warid daripada Nabi. Saya tak mencerca awak. Apa hak awak nak cerca saya? Ni kita masa mengaji lagu tu lah, kita habang lah kan. Tapi betul-betul janganlah habang lagu tu. Dia kepak jari kita. Tapi tegas, jelas. Kita tidak buat lain daripada itu. Tidak, maaf. Dia panggil kita sahabat. Apa salahnya sahabat terang dengan orang-orang ni biar dia tak pening lalat dengan kita? Saya nak minta sila lah. Ni hari ni malam ke-7 ni mak saya mati, mintalah mai baca doa selamat. Tegas, jelas, memelihara hubungan rahim. Sahabat, saya tidak akan pergi ke negeri arwah. Tambah hari pertama, hari kedua, seminggu ini adalah hari air mata tak kering lagi. Demi Allah saya ucap, saya tidak akan pergi kerana bercanggah dengan sunnah Nabi kita. Tak apa. Tak apalah abang kalau tak mau main tahlil pun tak apa. Abang main makan sudah. Mentah ke darah pun aku tak mau. Hang faham dah? Tetapi demi Allah, hang saudara aku. Aku akan ziarah hang, tapi bukan hari hang buat kenduri. Bagi dia kenal kita, bagi dia cam kita. Besok bila ada kenduri lagu tu, dia tak panggil dah kita. Cubalah kita test market tengok. Dia buat, kita dah habaq dia. Lepas tu kita jumpa dia, tengok dia buat kenduri nombor 2, dia tak panggil. Cuba kita tanya dia. Tak panggil apa? Tak panggil apa, abang maki dah siang itu. Ini orang duk main repeat pasal apa? Dia tak pernah dengar satu bahasa dari mulut kita
yang bahasa tu menyatakan kita tidak redha dengan apa yang dia buat. Straight to the point dakwah pada dia. Kenapa nak pusing kata? Bodoh dah masyarakat ni. Dah bodoh dah. Kita membodohkan dia lagi. Jahil, mutajahil. Dah dia bodoh, tak tahu sunnah. Kita bodohkan dia lagi. Dia nak ratik atas kubur, nak duduk bersila, dia nak apa atas kubur. Jelaskan pendirian kita. Saya ada orang, dia jelas dengan saya. Dia jelas dengan saya. Saya betul-betul puji dia. Dia jelas prinsip dia. Saya baca talqin berdiri, dia duduk terus. Wow, saya kata marvelous. Dia tunjuk pendirian dia. Dia duduk terus bersila. Saya hanya menyampaikan sedikit wa'i dan berdoa pada orang mati. Dia duduk bersila terus. Dah ada tanya Pak Amit dengan saya. Pak Anjang pun ada ke tak ada? Pak Long pun ada. Ada orang saya masuk keluar terus daripada tanah kubur. Saya Pak Long. Pak Long kata, how dare you? Macam mana awak buat begitu? Dia tak suka cara saya baca. Dia tak mau dengar. Dia keluar terus. Wah, dia baik dengan saya. Orang baik. Tapi dia tak boleh terima sunnah ini. Dia keluar daripada tanah kubur. Saya tak marah dia. Dia telah menunjukkan prinsip dia. Ya. Karena itu saya menghormati dia. Tapi kita juga tunjuk prinsip kita. Tak musuh. Mana ada musuh? Kalau awak minta saya jadi imam, saya abang awal-awal, saya tak mau jadi imam. Awak jadi imam. Tapi kalau awak nak juga saya jadi imam, you must take risky. Risky mean risiko lah. Itu bahasa Greek tua. Risky dia panggil. Berisiko tinggi. Kalau risiko ni dia biasa need more than risiko. Risky. You kena ambil risiko. Apa dia? Saya bagi salam belah kanan, saya bagi salam belah kiri, sengap sunyi. Awak nak baca, awak baca, saya baca. Siapa kata saya tak wirid? Siapa kata saya tak doa? Awak kata saya sombong tak doa. Awak tahukah makna doa tu apa? Yang awak kata awak ni tawaduk duk baca doa, doa apa yang awak baca? Pernah awak baca doa Nabi? Awak pernah baca doa Nabi lepas sembahyang? Yang kita duk baca salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana min jami'il hajat. Pernah Nabi baca ungkapan tu? Awak tak rasa salah? Bahkan awak kata ni bagus. Sahabat tak pernah baca lagu tu. Tapi saya tak pernah cerca doa awak. Terkadang-kadang kerana hormat, angkat pula tangan walaupun minta sendiri. Tapi kenapa awak berani cerca yang saya buat itu betul-betul sandak kepada sunnah Nabi? Nak cerca pasal apa? Subhanallah. Tu kita mengaji kan? Jadikan pengajian kita. Tak ada hina siapa-siapa. Hang nak ambil wayar tu, hang nak bubuh dalam perut pun, nak bagi hati hang berzikir bagi orang dengar, lantak api ke hang. Hang tak berhak mencerca sunnah kami. Tidak berhak. Kami tak pernah mencerca. Apa yang awak buat begitu terang ditolak di sisi Allah kerana tidak mengikut sunnah Nabi. Apa yang kita buat dengan ikhlas, beriman kepada Allah, ikut sunnah Nabi, terang dalam dalil-dalil yang tertentu, kenapa nak dicerca-cercakan? Maka biarlah kita ada prinsip jelas dan tegas. Kenapa ikhwatul iman? Kerana kita melihat kepada hadis ini, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah dia. Nabi bagi terima. Nabi bagi apa? Sunnah. Siapa berani kata Nabi bagi bid'ah? Tak berani. Nabi tak bagi bid'ah. Nabi bagi sunnah. Maka Quran kata terima. Dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Siapa berani kata Nabi larang kita buat sunnah? Yang Nabi larang kita buat apa? Buat bid'ah. Nabi larang kalau dalam ibadat, bid'ah. Dalam tauhid, syirik. Dua-dua Nabi larang. Kenapa dua-dua tu nak dibuat? Kenapa nak buat bid'ah sangat? Yang Nabi bagi, ambil. Nabi larang, tinggalkan. Sekarang kita ambil sunnah, kita menjauhi bid'ah bersesuaian dengan ayat ini. Dan Nabi bersabda apa dia? Man amila amalan laisa alaihi amruna
fahuwa raddun. Hadis Imam Muslim dan ada juga di Bukhari. Barang siapa melakukan amal yang tidak termasuk dalam urusan agama kami itu apa dia? Apa yang Allah wahyu pada dia. Siapa beramal tidak melalui apa yang telah Allah wahyukan kepada dia, maka amal itu tertolak. Kita nak beramal dengan semayang, ambil yang Nabi ajak. Pasal itu mesti sahih. Dhaif, palsu, kalang kabut tak boleh. Tambah lagi palsu. Macam mana nak buat? Palsu. Yang apa? Semalam yang Pak Cik Anifah tanya tu kan, bila dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban ya habibi wa qurrata aini, marhaban ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Ambil buah hati mata. Ramai orang buat. Katanya Nabi, hadis itu ada silsilah daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir dia duduk zaman Nabi Musa kan. Hidup dia lama-lama tak mati sampai zaman Nabi Muhammad. Dia ajak Nabi Muhammad. Nabi tak tahu, Nabi Khidir ajak. Satu malam Nabi Khidir panggil Nabi tengah tidur. Mak, okay. Nabi pun, oh Khidir, sempoi dia nak ajak satu amalan. Apa dah? Kali kalau Bilal azan sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ni ambil kuku kita ni, marhaban ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah, kucuk dan paling. Nabi pun kata, Khidir, apa kelebihan dia? Kelebihan dia banyak. Yang pertama, mata tak rabun. Yang kedua, tak buta. Yang ketiga, mata tak naik ketumbit. Yang keempat, tak kena selaput. Kira seumpama dengannya lah. Tanya doktor mata, dia tahu. Syekh Sabit, tak payah ambil kitab besar-besar, ambil fikih sunnah dah. Syekh Sabit dalam bab azan, jilid yang pertama bab azan. Syekh Sabit kata apa? Inilah seburuk-buruk hadis di permukaan bumi ini. Seburuk-buruk hadis. Buruk betul hadis. Saya teringat dulu saya duduk mengaji pondok, saya rajin buat. Saya buat. Orang azan saya buat. Kadang-kadang tengah naik motor, berhenti tepi jalan buat. Last sekali habuan dia pakai cermin motor terus. Dulu tak pakai. Alhamdulillah, rezeki tu bagi kan. Lepas ni kalau duk buat lagi double dia pakai, terus tak membuat terus dah. Subhanallah. Jadi tidak ada sabit. Itu dusta daripada Nabi. Tapi orang buat, banyak orang buat. Baca kitab-kitab tarekat dalam bab azan, kitab-kitab ni dalam bab azan berlambak. Syiarah Salikin ada, Hidayatul Salikin ada, Jawahirul Mauhub ada. Terutama kitab-kitab yang tak mementingkan sanad dan cerita-cerita hadis, berhimpun di dalamnya kebatilan dan kemungkaran. Maka kesimpulan dia, bila kita teringin nak buat ibadat diterima Allah, perhatikan 3 perkara tadi. Apa dia? Akidah yang benar, tauhid yang tidak ada syirik, ikhlas kepada Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi. Itu adalah filter kita. Bila mai apa ibadat pun, 3 perkara itu dijadikan filter untuk tengok. Tentulah kita kata semua akidah cantik, ikhlas cantik, yang akhir sekali kena timbang. Nabi ada buat kata ada buat. Akidah kita elok dah, ikhlas dah. Bila kita nak kucuk jari mai tang mata ni, kena tanya, Nabi ada buat tak? Nabi tak pernah buat, tak boleh buat. Walaupun akidah betul, walaupun kita ikhlas, tapi mesti mengikut sunnah Nabi. 3 tu dia adalah package. Tak boleh tak ada. Mesti ada ketiga-tiga sekali. Ikhwatul iman akan datang pada masa-masa yang diizinkan oleh Allah, iaitu tajuk baru, syirik besar itu apa? Apakah yang dimaksudkan dengan syirik kepada Allah? Dia akan bahas pula di sini insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.